way you move, that shit is beautiful. Late night crew, you're uno numero. POS, the feeling's mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. We be singing all day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after driving trucks, and I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and never going ha ha ha. Oh, yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ni. Okey. Baik, yes, pasaran kita tak adalah macam merah sangat pun sebenarnya kan. Jatuh sikit je. Tak sampai 1% lah kejatuhan. Not even 0.1% pun kejatuhan. Okey. Jadi tapi ada tapi volume kita kering. Volume kita kering, maksudnya kering ni bukan apa. Maksudnya sebelum ni kan standard 6 billion, 7 billion for the past few months.
suddenly hilang 2 bilion. Jadi apa yang saya rasa lah, pandangan saya, yang 2 bilion yang hilang ni adalah disebabkan fans Liverpool pergi bersorak sebab 30 tahun tak pernah liga kan. Tak adalah, gurau je. Right, but saya punya video bergerak slow ke? Tak tally dengan suara ke macam mana? Sebab saya perasan dekat saya punya ni, dia video dia slow. Okay, dia capture tu slow. Jadi I need to know whether anda okay ataupun tidak. Right? Jadi okay. Jadi saya perlukan feedback daripada anda lah untuk tahu sebenarnya video dengan suara dia bunyi tally ke tak ataupun tak tally. Right, good, thank you. Saya baru perasan ni. Right, sekejap saya cuba. Okay. Right, ni boleh lah ni. Okay, so far sepatutnya okay sikit lah. Alright, saya dah refresh balik saya punya video capture. Suara clear, saya tahu suara clear sebab nampak dia punya pick up tu hampir ke merah dah. Jadi I believe memang sepatutnya okay lah. So far dah okay ke belum video? Ni dia ada masalah latency lah ni. Okay. Okay. Right. But anyway, tak apa. Kita teruskan live kita. Kalau dah okay, tolong komen okay. Okay. So far saya nampak dia dah pick up balik lah lepas refresh. Okay sikit lah walaupun ada nampak lagging sikit. Tapi tak ketara macam awal-awal tadi. Okay, so hopefully dah okay lah. Kalau okay, tolong komen okay. Right. So thank you yang dah okay sebab saya pun baru lepas refresh. Alright. So topik kita pada malam ni adalah cup and handle. Cup and handle ni bila saya nak buat nak present dekat you all lah sebenarnya kan. Saya tahu macam mana konsep cup and handle ni, tapi saya tak nak nanti video ni tular tiba-tiba kat social media apa ni technical analyst tak tahu pasal apa ni, tak tahu pasal cup and handle apa semua kan. Jadi alright, tak tahu cup and handle apa semua. Jadi saya terpaksa buka balik buku teks, semua buku rujukan yang saya guna semua waktu saya belajar, just to make sure yang apa yang saya nak kongsikan ni maksudnya you dapat clear message lah. Okay, saya secara peribadi saya faham macam mana nak guna, cumanya bila nak explain ni takut tersilap explain, nanti you all tular pula dekat luar sana apa technical analyst ni tak tahu apa ni macam mana nak menggunakan cup and handle apa semua. So the whole evening lah sebenarnya saya baca, refer balik, rujuk balik kan, sebab it's quite hard juga sebenarnya. Sebab ada buku yang mengatakan dia adalah reversal pattern, ada buku yang mengatakan dia adalah continuation pattern. Tapi saya pegang, apa yang saya pegang adalah at the end, apa yang saya pegang adalah apa yang tertulis lah dekat dalam buku teks. Okay, saya akan share apa yang tertulis dekat dalam buku teks. Buku teks technical analysis, yang mana kalau you tengok buku dia tebal gila lah. Okay, untuk ambil MSTA tu ada buku ni kat belakang saya, dekat rak buku belakang saya ni, daripada Murphy lah buku dia. Jadi bila saya go through balik, saya baca balik, saya share balik lah. Basically apa yang saya buat tu semua memang saya faham, cuma nak explain ni takut you salah faham, benda tiba-tiba tular kat luar sana apa semua kan. Jadi saya tak nak benda tu berlaku. Jadi saya terpaksa baca balik. Jadi untuk cup and handle pattern, untuk cup and handle pattern, apakah yang apa benda yang penting sebenarnya untuk kita tengok cup and handle. Alright, cup and handle ni dia boleh jadi reversal pattern, dia juga boleh jadi continuation pattern, bergantung kepada keadaan dan jangka masa yang diambil untuk membentuk pattern tersebut lah. Sebab different time frame, different benda yang kita nampak. Okay, so you cannot say yang dia tak boleh cakap yang ini adalah continuation. Kalau you cakap cup and handle for continuation, mungkin ada orang yang tak berapa agree, sebab ada orang cakap cup and handle ni adalah reversal pattern. Tapi dia punya argument is ni argument ni memang super power punya argument, yang mana you boleh guna pakai, yang mana sebenarnya you boleh cakap okay, memang betul you cakap is a reversal pattern, tapi kan dia dah downtrend. You see? Nampak tak?
jadi cerdik sikit kalau kita nak ni. Kan? Tu sebab ada orang view dia sebagai continuation, ada orang view dia sebagai reversal pattern. Even triple top ke triple top, even triple bottom ke, even head and shoulder pun ada juga yang cakap itu adalah continuation pattern, bergantung kepada time frame yang you tengok. Alright, bergantung kepada time frame yang you tengok. Itu yang penting lah. Maksudnya bila you nak explain, you boleh explain, you cakap okay, untuk time frame ni sebenarnya dia adalah reversal pattern macam tu. Kan, boleh goreng mah, boleh switch. That is the beauty of technical analysis lah. You boleh switch sesuka hati you je, kan, as long as you ada strong argument. Alright. Jadi untuk pattern cup and handle ni, kalau you tengok sekejap, mana saya ni. Alright. So untuk cup and handle, alright, ada orang cakap dia adalah reversal pattern, ada orang cakap dia adalah continuation pattern. Alright. Tetapi sebenarnya pada saya it can be both. Okay, dia boleh jadi kedua-duanya sebab okay, let's say harga saham ni dia mula naik. Alright, harga saham ni dia mula naik. Dia naik macam ni. Okay, katalah nama saham ni Hokilah Berhad. Amin. Okay, nama syarikat ni Hokilah Berhad. Dia punya saham dia terus meningkat dalam aliran uptrend. Okay, jadi let's say ini jangka masa yang diambil daripada sini sampai sini. Okay, jangka masa yang diambil dekat sini, let's say lah kenaikan ni adalah, apa pula Siri ni yang respon. Okay, let's say kenaikan ni adalah 3 bulan kemungkinan 3 bulan. Let's say 3 months. Okay, kenaikan 3 bulan. Alright, jadi bila dia turun ni, dia turun, dia mula naik balik macam tu. Okay, mula naik balik, dia mula naik balik. Alright, so dekat sini adalah dia punya resistance lah, macam mana yang kita perasan kan. Macam mana yang kita perasan dia macam ni. Alright, yelah kita selalu ambil 52 weeks high kan. Okay, so saham tu jatuh sampai sini, dia tak break. Okay, ada terlajak sikit, false breakout lah. Mungkin dia punya rambut. Lepas tu dia turun balik. Kan? Dia turun. Dia naik balik. Dan hujung ni keluarlah satu candle Marubozu. Okay. Malam ni cantik pula lukisan. Okay. Jadi maksudnya ini pembentukan cup and handle lah, dan kemungkinan fasa yang daripada sini, okay, fasa daripada sini all the way waktu pembentukan cup and handle ni dekat sini, kemungkinan dia ambil masa 6 bulan. Takkan yang ni you tak panggil dia sebagai reversal candle sebab dia dah jatuh 6 bulan babe. 6 bulan dia nak bentuk benda ni, takkanlah kita tak panggil dia reversal. Kan? 6 bulan babe jatuh. Kan macam kita sekarang ni kan. 3 apa? Dah jatuh, naik kan, 3 bulan punya proses. Baru habis satu lekuk, baru habis satu bentuk. Kemungkinan dia nak jadi cup handle pun boleh sekarang ni. Okay, jadi bergantung kepada keadaan. Maksudnya kalau you nampak macam ni, ini boleh consider as reversal. You boleh juga consider as continuation sebab saham bergerak daripada bawah babe. Sini kan dia dah naik 3 bulan. Lepas tu selama 6 bulan ni, time frame ni, dia naik, lepas tu dia turun. Macam bursa sekarang ni, ni 3 bulan. Sini sampai sini 3 bulan. Sekarang ni dia jatuh. Kan? Boleh jadi. Kan? Boleh jadi another 3 months. Dia jatuh tapi dia tak jadi double bottom, tapi dia jadi handle. Pun boleh. Boleh, maksudnya boleh. Nothing is impossible. Jadi, so you can consider sebenarnya cup and handle ni sebagai continuation mahupun reversal. Tapi overall paling mudah sebenarnya you cakap it's a reversal pattern. Even though sebelum ni adalah kenaikan uptrend. Yang hujung sebelah sini kan. Even though yang sebelah sini adalah kenaikan uptrend. Okay, you can consider this as a continuation pun boleh. You nak consider as reversal pun boleh. Sebab macam ni. Dia dah jatuh lama ni. Maksudnya this is almost 1 year. 9 months punya progression. You boleh consider cakap babe 6 bulan babe. Kan? Memang dia nak reverse lah. So boleh.
Tapi kalau you are looking at 1 year punya time frame, you boleh cakap, this is continuation pattern. Boleh, tak salah sebenarnya. Sebab bergantung kepada time frame yang you tengok. Sebab kalau you buka Bursa Station pun, you boleh nampak. You boleh set, you nak tengok 3 bulan ke, you nak tengok 6 bulan ke, you nak tengok 1 tahun. You boleh set sebenarnya dekat Bursa Station. Okay? Contoh, saham yang dinanti-nantikan tak breakout. Alright. Yang ni pun student investor masterclass cakap dia nampak cup and handle. Walaupun sebenarnya, right, kalau you tengok dalam jangka masa 1 tahun, contoh kalau you tengok dalam satu jangka 1 tahun macam ni, kan, you akan cakap this is continuation pattern punya cup and handle. Betul, tak salah, kan? Continuation pattern sebab you tengok daripada sini, jangka masa 1 tahun daripada sini sampai sini, sebab sebelum ni adalah uptrend, kan? Jadi dia buat macam ni, dia buat macam ni. Sekarang ni dia tengah buat lekuk yang kedua ni. Tapi kalau you tengok dalam time frame 1 bulan punya time frame, kita ambil 1 bulan punya time frame, you akan cakap this is rectangle punya movement. Nampak? Maksudnya you punya view, apa yang you pandang bergantung kepada time frame yang you ambil. Maksudnya there's no right, there's no wrong, as long as you nampak apa yang you nampak lah. Okay, you buat keputusan berdasarkan apa yang you nampak. Jadi kalau you set kat sini kan, atas ni you boleh switch 1 month, you boleh nampak dia berlega-lega dekat situ kan. So you boleh cakap this is rectangle pattern pun betul. But then kalau you tarik 3 bulan punya pembentukan, you akan cakap, still dia akan cakap rectangle. But then what happen bila Allah, dia tak ada kan? Dia tak ada. Let's say you boleh sort daripada sini, okay, daripada Februari sampai, ambil lah, kita ambil 6 bulan jap. 6 bulan Jun, kita ambil daripada Januari lah. Kita ambil daripada Januari, hujung Januari lah, sebab dah hujung bulan ni kan. So let's say kita ambil daripada sini sampai sini. Okay, let's say you ambil daripada sini, you akan nampak this is cup and handle sebab dia dah jatuh banyak ni dan dia mula naik semula. You can consider this as cup and handle. Alright, siapa nampak cup and handle tu dekat mana? Siapa ada nampak pembentukan cup handle tu ada dekat mana? Kalau you tak nampak, senang je. Cup and handle ni dia macam double bottom, tapi instead of dia sama size, satu besar, satu kecil. Kecil tu adalah handle. Dan it's always, sentiasa, the cups come first and then later on the handle. Sebab apa later on the handle baru nak datang? Sebab, ingat tak saya ajar, saya tekankan pattern 1, 2, 3? 1, 2, 3. Semudah itu. Alright? Maksudnya, the cup always have to come first before the handle comes in. Sebab you nak buat 1, 2, 3. Right, tapi sekejap saya ceritakan sekejap. Right. So this is the cup. Okay. This is the cup over here. Okay, and this is the handle yang dia tengah form. Handle dia tak cukup panjang lah. Macam ni. Alright. So this is the cup and handle punya pattern yang you nampak. Okay, yang saya nampak lah secara peribadi. Okay. Dan kenapa the cup must always come first? Satu, sebab ni. 1. You nak buat 1, 2, 3. 1. Okay. Dia dah jatuh. 2. Sekarang ni 3. Nampak? Dia akan jadi bentuk cup and handle nanti. Kalau you tambah daripada sini lah. Okay, you nampak tak? Ni V. Ni V kecil. So 1, 2, 3. Tu sebab the handle must come in later. Kena datang kemudian. Sebab apa? Sebab you nak dapat create higher high, higher low. Okay, you nak bentukkan confirmation of an uptrend. Higher high dan higher low. Tu sebab the cup and handle must have, mesti datang cup dulu baru handle. Itu point penting dia. Right? Jadi, macam mana you nak buat prediction the next price movement ke arah mana dan berapa dia nak pergi. Basically, cara you nak ukur, you ambil je daripada bawah sekali ni. Alright, you tukar line chart lah. Paling sharp adalah line chart. You ambil daripada sini all the way sampai atas. Alright. Sampai let's say atas sekali kan. Sini dia punya sama juga macam pattern lain, dia ada neckline. So assuming this is dia punya neckline, sebenarnya neckline dia sengit sikit lah. Okay. Dan you ambil situ size dia. So kalau dia breakout ke manakah arah tuju dia? Arah tuju dia dekat sini. So it could
get to as high as RM8.50 bila dia breakout. Padu tak padu? Padu tak padu. Kan? Padu bang. Okay. Ni cara you measure sebenarnya menggunakan cup handle. Datang cup dulu baru handle sebab kita nak form 1, 2, 3 pattern dan dia break naik ke atas. Alright. Alkisah dia lah. Okay. Itu dia. Maka tamatlah sudah proses pembelajaran dan pengajaran kita pada malam ini. Tak ada. Tak, ini dalam uptrend. But downtrend pun sama. Downtrend dia boleh membentuk up to many years lah. Dia boleh bentuk bertahun-tahun. It could takes. Boleh jadi 8 tahun, boleh jadi 7 tahun. Kalau you looking at a bigger time frame. Okay, kalau you tengok pada time frame yang lebih besar, you boleh nampak it could takes years sebelum dia buat reversal pun boleh. Alright. Jadi itulah dia. Maka tamatlah sudah cup and handle kita. Alright. Jadi bila saya baca tadi balik buku pun baru saya terbaca satu lagi benda. Sebenarnya head and shoulders pun sebenarnya boleh jadi continuation. Bergantung, samalah, case dia sama. Bergantung dekat mana you tengok. Okay, bergantung pada time frame yang kita tengok, you boleh identify adakah ini okay, triple bottom, head and shoulder boleh jadi continuation given bergantung kepada kat mana you tengok. You tengok daripada mana. Alright, dia boleh jadi continuation, dia boleh jadi reversal. Tetapi dia sangat famous menjadi saham reversal lah. So kalau dekat luar sana you just cakap je lah. Dekat luar sana orang selalu cakap pattern ni apa? This is reversal pattern. Sebab tapi bila you tandakan ini kan dekat uptrend, macam mana you cakap reversal lah kan dia dah jatuh 3 bulan ni. Kan? Dia reverse lah ni. Macam tu. Nampak? Muka kena serius sikit lah. Muka kena serius dengan riak wajah macam kau tak nampak ke ni kan? Kau tak nampak benda ni? Kan dah 3 bulan dia berjalan kat sini apa semua kan? Okay. Kan dah 3 bulan dia jatuh. Yelah maksudnya reversal lah. Ni 3 bulan kat sini. Reversal lah tu. You see? Have to be smart mah. Nak goreng-goreng. Okay. Nak hidup mah. Mesti pandai. Alright. Buku chart pattern ada jual. Ada. Boleh beli dekat Amazon. Kebanyakannya dekat Amazon. Kinokuniya pun agak rare lah. Selalunya buku-buku macam ni dia banyak dekat Kinokuniya. Tapi kalau you pergi sometimes you kena booking. Dia kadang-kadang dia tak hold stocks. Occasionally dia akan ada 1 atau 2 je buku dekat Kinokuniya. Okay. Dan selalunya saya order Amazon je lah. Daripada buang karen dia pergi KLCC tu kan. Pergi Kinokuniya tiba-tiba keluar buku habis. Jadi order Amazon je lah. Tunggu je lah sikit. Kan sama je. Daripada you bayar parking apa semua kan. Jadi order Amazon je. Ada banyak buku-buku chart pattern seperti saya pun dah lama tak buka Amazon ni. Alright. So buku-buku chart pattern contoh kita ada Nixon tak silap saya. Okay, kita ada Thomas Bulkowski. Alright, Thomas Bulkowski ni kira antara yang famous lah. Alright, saya tarik sekejap lah Amazon dekat sini. Okay, you buka Amazon, you just type chart pattern je, dia akan keluar semua buku chart pattern yang ada. Dan saya boleh recommend lah mana yang bagus, mana yang tak bagus. So first thing first, kalau you nampak buku Bulkowski, writer dia Bulkowski, you boleh beli. Alright, sebab MSTA pun guna buku Bulkowski untuk rujukan. Tapi kalau you baca, you pening kepala, jangan salahkan saya lah, sebab dia ada tunjuk calculation apa semua very detail. Okay, even saya pun sebenarnya tak hafal dia punya calculation apa semua. Saya just nampak pattern, that's it je lah kan. Semudah itu sahaja kan, tak payah nak kelang kabut. Berapa ni nak kena kira lah, ambil matematik dia apa semua kan. At the end of the day, saham tu dah terbang, you tak beli-beli lagi sebab tak habis-habis kira kan. Jadi tu sebab anda beli apa yang anda buat keputusan berdasarkan apa yang anda nampak kan. Jadi macam saya senang, saya nampak chart pattern, saya nampak perbentukan dia, saya measure, very simple lah. Jadi apa yang saya ajarkan adalah very simplify. Saya dah simplifikan dan so far memang menjadilah apa yang saya buat. Dan ada yang tanya saya, K1 dah break lah descending triangle.
petang tadi saya tunjuk balik dekat student investor masa kelas kan. Mana ada break triangle, kita jadikan dia symmetrical triangle. You see how smart am I? Cik, puji diri sendiri kan. Dah korang tak nak puji. Okay, so ini adalah buku buku daripada ni lah, Thomas Bulkowski. So you boleh tengok. Okay, yang ni yang paling famous lah. Ini yang paling famous, yang ramai orang beli. This one, right? Ni buku-buku dia lah. Thomas Bulkowski. Lepas tu ada seorang lagi, dia punya writer. Sekejap. Kalau saya jumpa saya ingat, tapi saya tak ingat nama writer dia. Tapi kalau dia tertulis itu saya tertrigger. Ni buku dia. So far kalau you nak borrow buku Bulkowski silakan lah. Alright. Yang famous adalah buku ni. Ni yang famous. Buku ni famous. Buku ni pun famous. Buku mana lagi ya? Ni Nixon. Ingat dah nama dia Nixon macam tu lah. Ni pun boleh pakai, tapi dia candlestick lah. Steve Nixon ni dia candlestick. Right? Ni dia Steve Nixon. Right. Fisher tak berapa sangat. Okay. Ni pun boleh daripada Fred Tam. Right. Fred Tam ni dia Malaysian lah. Dah tua sangat dah pun. Okay. Dia antara orang awal yang menggunakan chart pattern dekat dalam Malaysia. Dan dia, kalau saya difahamkan dekat UiTM memang dia orang pakai ni lah. Alright. Dia orang pakai buku daripada Fred Tam untuk dia orang punya pembelajaran dekat UiTM. Okay. Ni pun you boleh pakai lah. Okay. Okay. Ni buku ni lah MSTA punya buku. Buku teks. Ni you boleh beli jugalah, Steve Nixon. Yang lain ni tak ada apa-apa dah. Yang lain ni tak ada apa-apa sangat dah. Steve Bigelow tak. Abdul Aziz tak. So far tu je lah buku yang kalau you nak baca pun. Yang bawah ni Matic Creator. Dah tak ada. So far tu je yang boleh, yang apa, yang saya secara peribadi pakai lah untuk ambil MSTA. Okay. Alright. Jadi itulah dia buku-buku yang you boleh tengok. Alright. So ada yang nak tengok K1 macam mana kan? Ramai yang peminat K1 ni. Okay. Okay, nampak tak? Sebelum ni kan kita buat macam ni kan. Lepas tu dilanggar kan. Kita buat macam ni sebelum ni. Descending triangle. Okay, sekejap saya tukar colour merah. Supaya anda boleh nampak. Sebelum ni kita buat macam ni. Tapi bila dia jatuh. Petang tadi saya tengok dia jatuh tau. Rasa macam nak jual dah. Macam nak cut dah. Tiba bila saya tengok balik macam cantik pula symmetrical triangle dia. Apex belum sampai lagi. Jadi relax. Sikit lagi. Sebab apa tau saya tak jadi nak jual. Sebab volume tak ada babe. Volume zero. Nahi. Yelek. Okay, volume tak ada. Jadi itu sebab saya buat keputusan. Relax dulu. Ingat tak? Price up, volume up. Bullish. Price down, volume down, bullish. Sebab ini adalah pembentukan pattern. Jadi saya relax. Tenang. Okay. Relax je, relax. Walaupun loss dah dah 15%. Dekat borderline dah. Hujung-hujung lah ni. Okay. Tapi sebab price down, volume down. Right. Barulah betul investor kan. Okay. Macam tu dia sebenarnya. Nampak you tukar. See? Be smart lah. Tapi sebabkan you smart, tapi the problem is you punya emosi ni dia tak stabil. Macam bila tengok saham tu jatuh kan, macam panik dah. Apa nak buat lagi kan. Jadi okay. Itulah dia. Alright. Sebenarnya the best sebenarnya technical analysis ni, one of the reason best sebenarnya you boleh
manipulate chat tu balik. Walaupun chat tu harga jatuh, you boleh manipulate, you boleh dengan tenang dan steady cakap relax lah. Okay, bermaksudnya satu you kena ada holding power lah. Yang kedua apa tau? Yang kedua dia bukan holding power dah. Yang kedua adalah kata sibuk bekerja, takkan tiap-tiap hari nak kena tekan je kan. Tak bermaksud satu lagi kalau orang cakap ni kau dah hope dah ni, mana ada aku hope babe, kau tak nampak pattern, kau tak nampak 2 Jumaat cakap macam tu je. Okay, cakap je 2 Jumaat. Apa benda yang 2 Jumaat? 2 Jumaat lagi, setiap kali Jumaat memang kita kena pergi solat Jumaat, cakap kat dia. Okay, jadi alright. Jadi boleh hold lagi. Okay, UWC okay. Saham-saham yang you all sebut semua okay. Tak ada apa-apa, saya dah tengok dah petang tadi. Ini pun sama ni, tak ada apa-apa. Triangle dia lari sikit. Adjust lah, kasih cantik you punya triangle ni. Adjust sikit macam tu. Boleh adjust mah, kan? Kita buat dia, bukan dia buat kita. Okay, be smart sikit. Alright. Hibiscus. Okay, tak apa, kita tengok UWC okay. KUB tengah hari tadi saya nampak macam wow, powerful, macam boleh breakout, tapi dia tak jadi sebab volume dia tak kuat. Okay, memang volume spike dekat sini, you tengok memang volume spike, tapi you tengok sama besar ke tak volume? Cannot mah. Okay, cannot mah. Alright, so relax, tenang. This is ascending triangle pattern. So, chill, relax. Apex jauh lagi ni. Ada lagi setengah bulan. Tunggu lah lagi 2 minggu KUB. Okay, dah lah pegang sebulan tak naik-naik Lepas tu tunggu lagi setengah bulan. Okay, tunggu je lah. Kan? Sebab volume tak ada je sebenarnya KUB ni. Okay, dan satu lagi orang berhati-hati sebab pasaran sekejap on, sekejap off, sekejap on, sekejap off kan. Right, Dufu pun okay. Dufu tadi kan dah share. Apa dah? Lagi mau tanya. Okay. Dufu jadi contoh untuk pembelajaran kita pada malam ni. Dah cakap dah tadi. Okay. Hibiscus. Hibiscus okay lagi. Tak ada apa-apa. Cantik ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Okay, okay lagi. Okay lagi. Hibiscus okay. Tak ada apa-apa. Right. Okay. Sekejap satu-satu saya jawab. Saya tengok EG. EG ni pun kalau ikutkan petang tadi saya cakap by right you dah patutnya dah kena cut loss. Tapi bila you tengok balik kan, kat sini mungkin you tak nampak. You kena tengok macam ni. Okay, you tengok macam ni kan, by right you memang dah kena cut loss lah. Okay. Tapi sebabkan nak bagi you pengharapan kan. Okay, nah. Bagi anda pengharapan lebih sikit. Nah. Alright. Apa dah. Scomnet by right you kena buang dah. Scomnet by right you kena buang. Scomnet buang. Ni pattern apa ni? Okay. Pattern apa? By right ni you kena buang dah. Alright. Ni pun you dah kena buang. Alright. Okay. You kena tahu cup and handle kan, cup and handle ke dia nak buat head and shoulder ke, by right you dah kena keluar dah Scomnet ni. Okay, game over babe. Alright. Price Berhad. Ada apa dengan Price Berhad korang ni? Patutlah. Dah. Okay. Pakai line chart. Okay, pakai line chart. Buat lah. Buat. Kan jadi pattern. Nampak tak? Bagi hope, bagi harapan palsu. Kemungkinan, saya tak tahu. Saya tak tahu apa yang nak jadi. Alright.
Elsoft semua okey, semua okey. Inari semua okey. Chun. Inari pun salah satu contoh yang nampak macam cup and handle. Okay, siapa nampak cup and handle? Okay, ni pun nampak macam cup and handle ni. Pun nampak. Alright. D-Sonic. D-Sonic pun cup and handle. Okay. Triven tak lah, saya tak tengok lah Triven. Okay. Supermax. You see? You dah boleh cubalah. Sebenarnya pattern ni you kena selalu perhatilah. Supermax, yes, saya nampak macam head and shoulder pun ada juga ni. Okay. Nampak macam head and shoulder pun ada. Nampak macam lah. Okay. Supermax. Triangle. Kepler triangle. Okay. Notion. Notion 1, 2. Yang 2 ni mungkin dia nak jadi handle. Mana kita tahu. Ini dah jadi cup. Ini mungkin nak jadi handle. Who knows. Kan. Okay. Nampak positif lah. We always need to be very positive towards the market. Or else the market will never be positive to us. Okay. Betul. Kalau Nasdaq jatuh teruk, kemungkinan saham-saham teknologi pun jatuh. But okay. Tu je lah ceritanya. Alright. Contoh Scomnet tadi, price down, volume up. Yelah bearish lah kan kalau macam tu. Okay. Betul? Sebab sini dah cantik. But suddenly dia spike balik. Definitely you have to go out. Okay. Definitely you have to go out. Okay. Okay. K1 kalau tarik Fibo ke mana arah 7? Banyak arah 7 dia. Macam-macam you boleh buat sebenarnya. Ke mana you nak target dia, semua dia pergi. Okay. Alright. You nak tengok long term ke, short term ke, medium term ke? Nampak? That is the smart thing lah sebenarnya bila kita tahu kan. Okay. Macam mana nak guna. Alright. So kalau saya tarik daripada sini, long term sikit lah. Sini. So we are looking. Kita melihat harga saham ini boleh pergi sehingga RM1.30. Ni long term lah. Okay. Ni long term. Kalau you nak tanya saya long term, ni long term lah. RM1.30. Bila nak pergi, kita kena pakai 2 biji kelapa. Well. Okay. Nak kena cari target kat atas. Okay. Tapi kalau medium term, saya kena refresh balik. Okay, kalau medium term, ke mana dia pergi? Dia boleh pergi somewhere dekat 70 sen je. Okay, ni medium term. Alright. Tu dia, hala 7 dia. Okay. Advanta. Okay. Advanta. Sama je. Relax. Dah jatuh macam ni, dah menangis hujung-hujung katil lah. Relax lagi benda. Okay. By right sebenarnya you dah kena keluar dulu lah. You kena keluar dulu, cut dulu. Bila dia break pattern ni baru you masuk balik. That is the right way bila you nak trade on, bila you jadi trader. This is the right way and the correct way untuk anda trade on patterns. Especially bila you ambil pattern yang besar. Maksudnya pattern yang besar ni adalah pattern-pattern macam triangle, macam rectangle. Okay. Jadi itulah dia. Alright. Okay, Notion rasa dah lah. Saya dah buat Notion dah tadi. Astagfirullah. Cuba rewind video. Cuba tengok. Okay, kan saya dah cakap kemungkinan cup and handle tu ada. Cuma bila tu tak tahu. Okay.
Kalau kita belajar Elliott Wave, kan, jap saya kira. 1, 2, 3. Kalau belajar Elliott Wave, ni baru wave yang kedua. Okay. Macam boleh jadilah. Alright. Okay, yang tanya pasal IPO boleh rujuk balik dekat saya punya chapter 0 atau chapter 1. Boleh tengok dekat sana, saya dah explain pasal IPO. Okay. Buka YouTube saya, tengok kat chapter 1. Chapter 1, chapter 0 saya tak ingat. Tapi saya ada mention pasal IPO dekat situ. So boleh rujuk balik. MMSV. Jap, saya jawab soalan Tuan Baju Zaman. Okay, nak tanya, counter perabot sesuai untuk invest atau trade? Trade sahaja. Sangat tak sesuai untuk invest. Sebab kalau you tengok kebanyakannya saham-saham perabot ni, dia punya return tak power lah. Dia punya revenue dia tak powerful. Jadi dia tak macam IKEA. Okay, dia tak macam IKEA punya revenue lah. Okay, dan dia punya profit pun mostly tak ada. Kan, kalau tengok berapa banyak kedai perabot tutup dah pun. Kan, dia tutup, lepas tu buka orang lain masuk. Lepas tu dia tutup, lepas tu dia buka balik kan. Sampai kan dekat tempat saya dia bakar terus kedai perabot dia tu. Boleh claim insurance mah. Okay, itulah dia. Alright. Pohwat, I think one of the good stocks lah sebenarnya untuk you tengok Pohwat. Kalau you nak terlibat dengan Pohwat ke? Tak ingat. Saya tak ingat lah. Tapi dia bagus. Dia punya ni bagus lah. Dia punya slightly better, but then it's not good for investment. Dia lebih kepada untuk trading sahaja. Right? Sebab dia seasonal lah. Sangat-sangat seasonal barang-barang perabot ni. Right? Dan I don't believe lah dengan keadaan ekonomi macam sekarang ni orang akan spend banyak duit dekat perabot. Walaupun barang dekat IKEA hari tu sold out. Tapi yang saya tengok barang kat IKEA hari tu sold out sebab orang beli lepas tu jual balik kat Lazada. Wow, betul. Okay? But okay lah. Okay. Untuk counter yang dah set medium term, kalau dan chart dah sampai cut loss, patut hold atau cut loss? Ikutkan cut loss dulu. Pegang cash dulu. Sebab kita tak tahu sampai bila dia nak jatuh. So better you cut dulu loss so you boleh switch ke saham lain untuk you recover balik you punya loss. Alright. Okay. Untuk invest long term, sesuai guna pattern teknik yang mana? Okay, untuk long term sebenarnya yang paling bagus adalah anda kena faham syarikat tersebut. Maksudnya you have to know the business nature, siapa yang run business dia, owner dia macam mana, kan, dia punya board of directors dia suka buat apa benda, kan, dia suka bagi bonus ke tak dekat you all apa semua, kan. Kalau dia tak suka bagi bonus, kenapa you nak laburkan, kan? You have to look at that part lah. Okay, kalau you nak invest. Kalau tanya saya saham apa yang saya invest, saya dah invest 2 tahun babe, Harta Lega. Tak adalah murah sangat, saya beli RM3.90 je saham Harta Lega saya. Okay, sebab apa? Sebab fundamental dia bagus. Jadi kalau nak tahu macam mana nak invest, rujuk balik chapter 0, chapter 1 dan chapter 2, tak silap ada sikit. Okay. Dan saya sering kali, even kalau you sebagai trader pun, you have to know sebenarnya fundamental company ni bagus tak bagus sebenarnya. Okay. Jadi itulah dia. Alright. Okay, serba dinamik. Good question. Saya suka sebenarnya bila orang tanya saya pasal serba dinamik ni, sebab saya berbaca. Jadi nampak macam expert sikit lah, sebab baru baca kan cerita pasal serba dinamik ni. Okay. Dia macam ni. Okay. Al-Kisah Toib. Maka tersebutlah kisah. Okay, sebenarnya serba dinamik ni investors lah, sebagai investors, sebagai seorang pendiri bisnes, kita kena ada rasa macam apa ni tau, apa sebenarnya serba dinamik ni nak buat? What is the real business nature of serba dinamik? That is the real question that you need to ask lah. Okay, apa serba dinamik nak buat? Okay, apakah yang cuba dilakukan oleh serba dinamik? Apakah business nature dia? Kalau you baca news, you faham cerita-cerita yang ada dekat luar sana, kan? Serba dinamik pada asalnya adalah oil and gas, dan dia listed as an oil and gas punya company.
Tetapi sekarang dia diversify dia punya business. Dia cuba diversify dia punya portfolio, yang mana sekarang ni dia cuba diversify into teknologi. Into teknologi lah ceritanya. Dan sekarang ni dia punya fokus sangat-sangat fokus kepada teknologi lah. But I believe one day nanti dia akan drop off juga ni dia punya oil and gas ni. Okay, I believe one day kalau dia jadi macam ni lah, dia jadi macam Sapura. Okay, dia jadi macam Sapura, dia jadi macam Sime apa semua kan, sebab probably ada sama dia akan pecah serba dinamik oil and gas dengan serba dinamik ICT, saya tak tahu. Okay, tapi kita kena tengok lah, sebab kalau you tak fokus pada satu bidang, most probably dia akan drag satu bidang lagi ni, satu industri ni dia akan drag you down, dia akan drag you jatuh ke bawah tau. Jadi bila dia drag you jatuh ke bawah, yang profit kat sini dia akan recover loss yang ada dekat sini. So ke mana arah tuju syarikat dia still dekat sini. Faham tak? Maksudnya dia set off je balik. Jadi itulah dia cerita dia kan. Jadi saya punya view sebagai business owner, sebagai businessman kan, sebagai investor, saya selalu akan view macam ni lah. Okay, sebenarnya apa yang kau nak buat? It's either you split up serba dinamik oil and gas, serba dinamik yang ni, or you let go salah satu. Macam mana KUB tengah buat sekarang lah. Right? Macam mana KUB tengah buat sekarang, yang mana KUB sekarang ni dia cuba let off some parts of dia punya business. Sebab kalau you buka KUB punya website, you pun pening dek business nature. Apa benda lah yang dia nak buat sebenarnya ni. Okay? Jadi it's better you have to drop lah, sebab dia akan drag company tu down. Okay, you boleh tengok lah dekat UMW. Okay, you boleh tengok kat UMW tu, sebab UMW pun cuba surrender dia punya UMW OG. I think dah tak ada dah kan UMW OG. Saya pun tak ingat dah, punyalah lama kan. Sebab UMW OG dia drag performance syarikat overall. UMW OG dah tak ada dah. Dia drag all, UMW Oil and Gas, dia drag all the way dia punya performance syarikat tu overall. Okay, tu sebab UMW dia cuba jual Sapura kan, Sapura Energy kan, dia drag performance Sapura overall. Tapi nasib baik dia dah pecah. Maksudnya pecah macam mana, dia satu syarikat yang lain lah. Okay, jadi itulah dia serba dinamik. Jadi kalau tanya saya pasal serba dinamik, itulah kisah dia. Okay, Alkisah dia lah. Okay, kemampuan dia saya tak tahu. Kalau you nak tahu kemampuan, kebolehan dia apa semua, UMWOG dah tukar jadi Valesto. Okay, probably dah ada take over lah kot. Right. Okay, okay, kejap. Kemampuan dia untuk buat projek dekat UAE, saya tak pastilah. Kalau you nak tahu, you have to dig deeper. Dulu saya minat serba dinamik ni sebab dia fokus dalam oil and gas, satu. Yang kedua, dia boleh pergi listing ketika mana saham oil and gas tengah struggle, dia boleh jump in. Dia boleh masuk IPO. Jadi saya cakap, power juga ni babe. Sebab syarat IPO, kalau you dah faham syarat IPO apa semua, macam mana nak masuk, sebenarnya it's quite tough sebenarnya. Jadi waktu saham minyak semua struggle, dia selamba masuk IPO. I cakap fundamentally very strong lah, maksudnya serba dinamik. Tu sebab serba dinamik is salah satu favourite oil and gas saya lah. Tetapi bila dia sekarang ni dia cuba diversify, saya tak nampak dia macam fokus kat oil and gas lagi lah. Dan kemampuan dia dekat dalam ICT ke teknologi whatsoever, tak tahu lagi. Masih diragui lagi lah, sebab kita tak tahu. Mungkin dia dah hire a proper person yang untuk duduk dekat situ kan. Kita tak tahu. The best way is you have to dig lah. You kena gali, you kena cari siapa yang expertise, siapa orang pakar dia yang duduk dekat situ, yang sampai dia dengan confident, dengan yakinnya currently fokus lebih dekat dia punya business yang ni lah. Okay. So basically sekarang ni serba dinamik ni dia dah jadi macam double edge punya sword. Saya rasa saya ada share semalam. Ada kan saya share dekat Telegram. Saya rasa macam ada share lah dekat Telegram semalam. Saya rasa ke yang tu saya share dekat
investor masterclass. Sekejap saya cuba check balik. Saya rasa macam dah lah. Right. Rasa macam dah. Rasa je lah. Tak. Saya tak share. Saya tak share dekat investor. Saya tak share dekat becoming investor. Alah, you boleh cari cerita tu. You boleh cari. You boleh google je double edge sword tajuk dia. Cyberdynamic double edge sword tajuk dia. Maksudnya dia double edge sword lah. Dia it's either dia bunuh you ataupun dia sukses. It's either that. Alright, itu sebab dia cakap double edge swords. Alright. Okay. Alright. Okay, tak apa. Malakoff bagus tak untuk invest long term? Kalau daripada view saya, daripada view pandangan saya lah, kalau daripada view pandangan saya tentang Malakoff ni, I don't believe lah Malakoff is quite suitable untuk long run, untuk you jadi investor in the long run lah. Tapi kalau you are in it, maksudnya very very long time, probably you are looking somewhere 10 tahun akan datang, 20 years from now, 10 years from now, or even 30 years from now, saya rasa Malakoff is good. It's a good buy lah kalau you are looking for 30 years. Tapi kalau you are looking somewhere in 5 years, I don't think Malakoff sesuai lah untuk you invest. Okay, that is my personal view. Tapi at the end of the day, you kena buat homework juga, you kena study, you kena kaji. You sendiri have to get the feeling sebagai owner, baru you buat keputusan. Okay, tapi saya secara peribadi, I don't see saya menjadi pemilik syarikat Malakoff lah. Okay, saya personally I don't see that. Okay, itu saya punya personal view. But at the end, it's your money. You sendiri buat keputusan, you sendiri buat kajian, you have to dig deep. Okay, kaji dalam-dalam. Okay, gali dalam-dalam sampai you faham betul-betul. Is this the good company untuk you laburkan, untuk you letak duit you, untuk you kembangkan duit you. Alright, jadi itulah dia. Okay, cerita pasal Bursa 11. Okay, Bursa 11 ni dah sebulan lebih dah. Jadi sepatutnya kita dah kena dapatkan pemain-pemain baru. Okay, sebabkan pintu jendela perpindahan pemain pun bakal dibuka bila-bila masa. Jadi saya tak nampak lagi lah my best 11. Sebab sekarang ni I have a squad of 30 players. Squad of 30 players campur dengan a few reserve more. Kan, jadi banyak babe squad 30. Kalau you main football manager squad 30 ni, you dah pening dah macam mana you nak manage. You see, you main football manager pun ada 30 player, you pening babe nak manage. Ni you just imagine you punya saham dalam watchlist you ada 30, or you beli 30 saham, lagi pening you nak manage, right? So saya tak ada I punya starting 11 I tak susun balik. I tak susun lagi sebab Liga baru start balik kan. Saya punya first match belum start. Okay, tak adalah. But anyway, ni lah. Ini 30 saham yang favourite saya, yang mana bulan 7 kemungkinan ada penambahan pemain-pemain baru. Okay, player-player baru. Okay, player-player baru adalah player-player yang bakal saya beli daripada negara healthcare. Okay, daripada healthcare industry yang mana saya akan masukkan. So daripada 30 ni mungkin akan jadi 40 lah. Jadi I have a very big squad of 40. Okay, 40 stocks to look into untuk saya pilih menjadi 11 pemain saya. Okay, dan kemungkinan key player saya pun saya belum decide lagi sebab training belum jalan. Okay, jadi okay, so untuk bulan 7 sebenarnya saya akan masukkan healthcare lah. Tu hint yang saya boleh bagi. Alright. Right. Property IWCT EcoWorld sesuai ke untuk mid-term investment? Saya rasa tak lah. Sebab dia sebenarnya macam ni, property industry is not every day you are buying property. So business dia ni kadang-kadang je ada. Okay, tu sebab kalau you perasan tak, bila you pergi showroom ke apa kan, galeri ke apa kan, dia akan follow up you sehabis-habisnya. Sebab susah babe nak jual property hari-hari. Bukan hari-hari orang nak masuk galeri tu. Memang ada orang masuk galeri hari-hari, tapi mungkin sehari tu ada 10 orang je masuk. Compare kalau you pergi tengok Uniqlo kan, nak masuk tu beratur babe.
Ataupun you tengok kedai komputer all IT, you pergi digital mall dekat PJ, you nak masuk beratur babe, especially on weekend, you beratur panjang sampai ke KFC sana. Okay. So itulah business nature dia tak ngam. Okay, property tu sebab saya tak berapa minat property. I don't like property. I don't like saya lah secara peribadi kan, saya tak suka property, saya tak suka construction sebab business nature dia tu. Okay. Tapi saya suka business yang buat sebab yang you cakap ni is property developer tau, yang you tanya ni IWCT, EcoWorld apa semua tau. Property yang saya suka adalah property macam REITs, Real Estate Investment Trust. Sebab apa saya suka REITs, syarikat-syarikat REITs ni? Sebab orang bayar sewa tiap-tiap bulan. Sebab dia ada bangunan, dia sewakan bangunan tu dekat orang dan dia dapat sewa bulan-bulan. Dan REITs ni selalunya adalah mall-mall yang besar. Seperti kalau you buka IGB REITs, Mid Valley, KLCC REITs. KLCC, you tengok ada ke kedai kosong dekat KLCC? You tengok ada tak kedai kosong dekat Mid Valley? Okay, kalau ada pun kosong, tenancy dia dah habis, immediately ada orang baru nak masuk. Okay? Maksudnya, kalau you nak REITs, go for REITs. Tapi REITs you jangan harap lah harga dia akan fluctuate naik turun, tak. Kalau you beli REITs bermaksud you are in it untuk satu jangka masa yang gila babas punya panjang. Bermaksud probably anda dah plan untuk anda punya pencen lah. Okay, itu cerita REITs. Okay? SCGM, you cuba cerita sikit business SCGM tu apa. Saya pun tak tahu SCGM business apa. So I cannot comment boleh invest ataupun tak. Okay? I cannot tell the story behind it lah sebab saya pun tak pernah study pun SCGM ni dia buat apa. Okay? So I don't know. Okay, I don't know. Even kalau you cakap dia makin power pun, tapi kalau you tak faham business nature, saya tak faham business nature, saya takkan kongsikan. Okay? Saya takkan cakap lah sebab saya tak tahu. Saya tak tahu SCGM tu buat apa. Frankly speaking, I know nothing about SCGM. So I have no comment about SCGM. Right? Honesty long run okay ke? Honesty ni dia pun agak diversify dia punya technological business dia ni. Okay? Macam-macam sebenarnya. Semua benda teknologi dia nak buat. So nak cakap long run bagus pun tak. Nak cakap short term okay lah. Tapi long run saya tak rasa saya tak rasa sesuai lah untuk honesty. Okay? Sebab 5G teknologi ni, you just imagine bila dia dah habis pasang semua 5G teknologi the whole country, lepas tu apa job dia lagi? Tunggu 6G pula. Tak tahu 6G zaman bila pula nak keluar kan. Jadi okay, itulah cerita dia. Dan honesty ni macam-macam dia buat payment system lah apa semua. Kalau you buka dia list off dia punya service tu gila babas banyak babe. Jadi untuk medium term okay lah, medium term short term okay, but to invest honesty no, I'm not a fan of to invest in honesty. Okay, jadi itu je lah. Pasya ni dah berapa tahun tak naik-naik harga dia kan. Apa sia. Okay. Pasya ni dah berapa tahun dah orang cakap sebut-sebut harga 20 sen juga. Okay, daripada first saya mula terlibat saham, harga dia 20 sen juga. Hari ni 20 sen juga. So you just imagine for 6 years harga dia berlegar in between 20 cents to 40 cents. After 6 years banyak tu je dia bergerak. Tak naik-naik pergi RM1 pun. Okay. So sendiri fikir. Alright. 6 years habis. Tu juga harga dia. Untuk Pasya ni. Alright. Yang lain you study lah. Yang soalan terakhir saya akan pick up. Cik Puan Islinda. This is last lah. Last question dah pun. Okay. Apa beza teknologi dan industrial product? Good question. Okay. Good question. Teknologi ni terlampau besar bidang dia. Okay, teknologi ni boleh jadi payment system, boleh jadi industrial product, apa semua. Okay, maksudnya industrial product ni adalah subsektor yang ada bawah teknologi lah. Okay, sebab kebanyakannya dia terlibat dengan pembinaan pembangunan macam chip apa semua benda-benda itulah yang saya faham lah kan.
Jadi itulah dia tentang industrial product. Okay, dia very thin line lah sebenarnya. Alright, dia memang very thin, very blur dia punya line dekat situ. Sebab industrial product boleh jadi teknologi, but not all technology are industrial product. Dia macam tu. Okay, industrial product boleh masuk kategori teknologi, tetapi teknologi, bukan semua teknologi boleh masuk bawah industrial product. Macam tu. Right? Faham tak ayat dia tu? Saya rasa macam saya boleh faham. Okay. RG Tech business model provide retail grocery solution. Ada potensi tak? Retail grocery solution. Retail grocery solution. You nak tahu, revenue pun nak buat. Revenue pun nak buat. Retail grocery solution. Okay, Lazada dah buat. Okay. So is that new? No. Kalau you belajar CanSlim, kan? And new. Is that something new? No. Okay. Jadi up to you. Alright. Is it something new? No. But if it is similar, is there anything new yang dicuba buat dalam satu bidang yang sama? CanSlim, rujuk balik chapter 0 dan chapter 1. Okay. Jadi itu saja sharing saya untuk malam ni. Kita jumpa lagi. Sebab dah nak start bulan 7 kan. Jadi bulan 7 pun training dah mula start. Jadi saya terpaksa susun jadual. Jadi saya akan announce lah. Ada certain malam yang saya tak boleh sebab saya mungkin akan duduk dekat Padang lah. Okay. Ada certain masa saya akan duduk kat Padang. Certain malam saya kena duduk dekat Padang. Sebab Liga Remaja pun kemungkinan akan start. Liga Remaja Kebangsaan pun kemungkinan akan start bulan 9 kan. Jadi I have to make sure I punya player dah ni lah start belasah dia kat tengah Padang. Okay. Jadi nanti saya akan announce jadual sebab saya pun kena susun jadual training dia orang apa semua. Jadi saya akan announce lah. So daripada mungkin sebelum ni almost every night, bukan every night sebab sometimes kita tak tahu kan, kadang sakit lah, kadang ada kerja lain apa semua. But kita hanya boleh plan. So saya akan keluarkan jadual yang mana jadual tu bukannya macam jadual tarikh-tarikh, tak. Saya akan cakap seminggu tu sebab jadual training kami pun agak fix. Selalunya kami punya game in between training dan game selalunya antara Khamis sampai Isnin. Jadi kita akan tengoklah macam mana jadual yang saya boleh susun untuk live dengan you all. Mungkin hari Khamis saya tak turun Padang kan, tim saya yang turun Padang, staff saya yang semua yang turun Padang, saya duduk kat sini. Ataupun saya live daripada tepi Padang, kita tak tahulah. Tapi kalau live daripada tepi Padang, you tak dapat Bursa Station lah. Maksud you tak dapat into detail. Jadi tak apalah, nanti kita cuba susun semua mana yang boleh kita buat. Okay, sebab saya sebagai sebagai owner kan, sebagai owner tak semestinya semua training session saya perlu turun. Tapi sebabkan jiwa tu masih muda kan, walaupun umur ni dah 3 series. Okay, tapi jiwa tu masih muda, masih lagi nak berlagi dengan budak-budak umur 17, 18, 19 tahun ni. Okay, jadi kalau saya buat fitness dengan dia, memang saya lagi sama. Alright, sometimes ada masa, ada ketikanya saya lebih laju daripada mereka. Wow, tak tahulah, mungkin dia penat banyak sangat training. Jadi tu saja, nanti saya akan announce kemudian dekat dalam grup ni. So stay tune, saya akan announce dalam grup ni, saya akan announce dalam Telegram channel. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi insyaAllah malam esok, kalau tak ada apa-apalah. Right, selalu Sabtu ni tak boleh nak janji sangat lah. Kadang-kadang sebab hari cuti, kadang orang datang apa semua kan. Jadi kita tak janjilah. Tapi kalau ada rezeki kita jumpa malam esok, kalau tak mungkin Ahad lah. Jadi itu saja daripada saya, perkongsian saya untuk malam ni. Kita jumpa lagi kemudian hari. Okay. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.